Bintang 8 ni apa maksud dia? Bintang 8 ni 8 golongan yang membahu ummah. Itu maksud dia. Dan di mana biasa kita jumpa bintang 8? Kat mana biasa jumpa bintang 8? Akademik Islam Universiti Malaya. Bintang 8. UKM. Apa nama bahagian ni? Apa nama Universiti Al-Azhar. Universiti Jordan. Maghribi. Okey. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat besar ni, mereka adalah orang yang awal masuk Islam, dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal masuk Islam, banyak bersama Nabi, banyak bersama-sama mendengar perkataan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali tidak banyak meriwayatkan hadis. Jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Dan kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hanya Islam ketika Nabi SAW berada di Madinah. Maknanya dia tak lama bersama Nabi SAW. Tapi kenapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Kenapa tidak banyak daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sedangkan mereka berempat ini adalah orang yang paling rapat dengan Nabi, lama dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi. 2 orang adalah menantu Nabi dan 2 orang adalah bapa mertua Nabi. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar adalah bapa mertua Nabi. Kan? Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali adalah menantu Nabi SAW. Kan? Sayyidina Abu Bakar anaknya iaitu Sayyidatina Aisyah, kan? Sayyidina Umar anaknya Sayyidatina Hafsah, kan? Kemudian Sayyidina Osman, kan? Anaknya 2 orang, Ruqayyah, kan? Dan Zainab. Dan Sayyidina Ali adalah Sayyidatina Fatimah, kan? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, kita simpan jawapan itu di hujung kuliah ini, kan? Kita simpan jawapan tu di hujung kuliah ini. Okey, mari kita mulakan. Nabi SAW lahir, kalau tahun Masihinya adalah 570 Masihi. Kita biasa dengar sebagai tahun gajah je, tapi di sudut Masihi dia, kan? 570 Masihi di kota Mekah. Mekah ni, kalau anda kata semenanjung, saya suka mengibaratkan, nak faham, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Nak senang faham kalau semenanjung tanah Arab, bawah sekali belah selatan adalah Yaman. Kalau kita macam Johor lah, Johor. Mekah ni tengah-tengah. Mekah ni macam Kuala Lumpur, Lembah Kelang, kita lah, Selangor ni Mekah. Madinah ni utara. Madinah ni macam Kedah sana tu. Jadi Nabi lahir di Mekah. Kalau nak senang faham, peta kita semenanjung tanah Melayu ni adalah Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Jadi dalam Quran Allah sebut kebiasaan orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, dia berdagang pada musim sejuk. Musim sejuk dia pergi ke Yaman. Mana Johor lah, Johor, nak senang faham. Musim panas dia pergi ke Syam. Syam ni atas Madinah, maknanya Bangkok lah, Bangkok. Maknanya musim panas dia pergi Bangkok, musim sejuk dia pergi ke Johor, nak senang faham, itu kebiasaan orang Quraisy, kan? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jadi Nabi SAW lahir pada 570 Masihi. Ketika itu apa yang ada kat dunia ni? Kat dunia ni, waktu tu dunia ni ada apa? 570 Masihi, waktu tu dunia ni ada apa? Dunia ni ada 2 kerajaan besar, iaitu Rom dan juga Parsi. Dan ada 2 laluan besar dunia. Apa laluan besar dunia? Satu Silk Road. Silk Road ni laluan sutera. Laluan sutera ni daripada China, negeri China, tengah-tengah China, Xi'an tu tengah-tengah China betul, kan? Beijing ni lebih pada utara. Beijing ni baru je jadi ibu kota China dalam kurun ke-16. Beribu tahun sebelum tu jadi Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva tu pecah pada 2 ke Rom dan Parsi. Itu laluan sutera, kan? Kemudian laluan yang kedua dunia yang ada adalah laluan rempah.
Laluan rempah ni dia bermula daripada Guangzhou. Guangzhou sana laluan rempah, kemudian melalui Nusantara kita ni pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Jadi 570 Masihi itu ada apa? Ada apa So ada dua laluan besar dunia dan dua kerajaan besar dunia, Rom dan juga Parsi, dan laluan sutera dan juga laluan rempah, spice route dan silk route. Kan? Itu waktu tu ada apa Okey. Jadi di tanah semenanjung kita ni, semenanjung ini macam Nusantara kita ada dua tanah saja. Satu dipanggil tanah Jawa, satu dipanggil tanah Melayu. Okey, dua tanah saja. Tanah Jawa bermula daripada Jakarta tu ke bawah, tanah Melayu tu Sumatera, Sumatera tu semua Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai kepada selatan Thailand, sampai kepada selatan Filipina, sampai kepada Champa. Champa sekarang Kemboja. Kan? Di mana dua. Kalau kita baca kitab Syekh Daud Al-Fatani dalam bab kiblat, kan? Dia cerita macam mana nak tengok kiblat melalui bintang ataupun bintang matahari di tanah Jawa macam mana, di tanah Melayu macam mana. Kan? Maknanya ada dua tanah, tanah Melayu, tanah Jawa, dan hubungan kedua-dua orang Nusantara ni sangat baik. Sebab tu 15-11 tombang Kota Melaka, ada orang Melayu kan, kan ada bidalan pantun kan? Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Mana hubungan antara orang Melayu, orang Jawa ni satu Nusantara, memang rapat. Sebab tu takkan Melayu hilang di dunia, ada dunia tambahan lagi tapi tak ramai orang tahu. Kan? Iaitu selagi Jawa ada di belakang. Itu saya tambah lah. Orang cakap. Setengah orang cakap macam tu lah. Selagi mana Jawa ada di belakang. Tapi bidalan pantun tu kita boleh nampak hubungan. Dan memang Kota Melaka tombang 15-11, kerajaan Islam Demak, Sultan Pati Yunus memang hantar pahlawan-pahlawan untuk menolong bantu Melaka waktu tu. Okey. Jadi 570 Masihi apa yang ada? Itulah apa yang ada 570 Masihi. Jadi Nabi lahir di Mekah atau Kuala Lumpur lah, kalau kita senang faham, Kuala Lumpur, tengah-tengah. Okey. Jadi daripada satu Masihi ni Nabi Isa. Ketika Nabi Isa pada tahun 1 Masihi, ada 3 orang Nabi sekali diutus kepada Nabi Isa. Satu Nabi Isa, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Yahya. Kan? Mana 1 Masihi dekat sekitar Jerusalem. Maknanya nak sama Bangkok lah, kat Bangkok tu kan. Sekitar Jerusalem, Bangkok tu 3 orang Nabi. Dan perangai Yahudi ni dia memang suka bunuh Nabi. Wa yaqtulunal anbiya bighairil haq. Suka-suka dia bunuh Nabi tu. Kan? Jadi kenapa orang Yahudi suka bunuh Nabi? Sebab kalau dia bunuh Nabi, akan lahir Nabi baru. Akan ada orang dapat wahyu, dapat wahyu baru. Dia tengok Nabi, tak suka Nabi, kita bunuh lah. Kan? Sebab apa? Minggu depan ke bulan depan ke akan ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Nabi yang ni lagi tak best lah. Yang kita bunuh tu lagi best punya tau. Bunuh pula lah. Tu kerjaan dia Yahudi Jadi selepas dia bunuh Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit dengan harapan ada Nabi baru. Cari, tak ada Nabi baru. Macam mana ni? Mereka cari, tak ada Nabi baru, tak ada orang dapat wahyu. Akhirnya mereka buka ajaran Nabi Isa, maka mereka jumpa bahawa Nabi Isa hanya membawa berita tentang Nabi akhir zaman, kan? Maknanya min ba'dismuhu Ahmad, iaitu yang bernamanya Ahmad atau Muhammad, macam tu, kan? Maka mereka cari, dekat mana Nabi ni akan lahir? Maka mereka jumpa Nabi Isa kata yub'atsu min Tihamah, dekat dengan Tihamah. Tihamah ni tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Mereka pun cari daripada, nak senang faham, daripada Bangkok tu mana? Daripada Jerusalem, mana tanah rendah banyak pokok tamar? Pergi Iraq subur. Bukan di sini. Kan? Mana tanah rendah yang kering banyak tumbuh pokok tamar. Mesir walaupun ada padang pasir, ada sungai Nil, subur. Kan? Pergi Baghdad, pergi Iraq, subur. Akhirnya mereka dah cari bahagian atas, mana bahagian Bangkok, maka mereka turun ke semenanjung tanah Arab. Maknanya daripada Bangkok tu turunlah sampai ke Kedah contoh.
Sampai ke Kedah mereka tengok, oi, mereka rasa Tihamah ni sini nah. Maka mereka sampai di Madinah tu, mereka berhenti di Madinah. Kan? Berkumpul di Madinah, beranak penak di Madinah. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Sebab tu kenapa orang Bani Israel banyak di Madinah. Rupa-rupanya Allah kehendaki Nabi akhir zaman lahir di Mekah rupanya. Turun bawah sikit lagi. Di Mekah rupanya. Dekat Kuala Lumpur lah, nak senang faham kat Mekah tu rupanya. Jadi Nabi lahir pada 570 Masihi. Okey. Maka ketika Nabi lahir, Nabi di anak kita pun faham, pendekkan cerita, anak yatim kemudian duduk dengan datuk pun meninggal, kemudian dibeli oleh pakciknya Abu Talib. Abu Talib ni orang bisnes juga. Dia pernah bawa Nabi SAW sekitar umur 12 tahun pergi ke Syam. Nak senang faham, dari Mekah pergi berdagang, pergi ke Bangkok sana. Dulu tanah-tanah sekitar sebelah sana tu dia ada macam pesta. Maksudnya, pesta ni ada dekat Syam, kemudian pesta dekat Mekah, kemudian pesta ada dekat Bangkok, contohnya tu. Jadi bila ada pesta tu mereka pergi berdagang balik. Maknanya macam itulah cara berdagang dia. Dekat sana kan ada satu orang ahli kitab kenal, ada ciri-ciri kenabian. Balik, jangan bawa dia keluar lagi daripada kota Mekah sampai dia boleh jaga diri sendiri. Berjaga diri sendiri, baru bolehlah nak keluar. Sebab aku tengok ada tanda kenabian, tapi dia bukan Bani Israel. Takut nanti Bani Israel bunuh anak ini. Kan? Maka Nabi SAW pun membesar, kan? Akhirnya sampai berdagang, umur 25 tahun dia boleh bawa, dia boleh lead, dia boleh ketuai sendiri kafilah perdagangan. Sampai umur Nabi kurang lebih 40 tahun, sekitar tahun 610 Masihi. 570 lahir, 610 Masihi, maka Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Kan? Kita semua tahu. Kemudian Nabi pun menyampaikan dakwah. Kan? 620 Masihi berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. 620 Masihi. Maka Nabi diangkat ke langit. Kan? Satu perjalanan yang luar biasa. Turun. Kemudian Nabi meneruskan dakwah. 622 Masihi Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Dan di Madinah Nabi membina satu, maknanya nak senang faham bahasa dia, bahawa maknanya sebuah kerajaan ataupun sebuah daulah lah, ataupun sebuah negara, okey, dan ataupun sebuah ummah Islamiah. Okey. Jadi kalau kita teliti, sebenarnya ummah Islamiah ini didokong oleh 8 golongan. Okey. Nak salin-salin, nak hafal-hafal. Tapi jangan lupa benda ni. Ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Saya baca 8 golongan dulu, kita akan syarah benda ni. Kan? Ummah Islamiah dibangunkan, didokong, dipelihara, dijaga oleh 8 golongan. Golongan yang pertama, ummah Islamiah ni didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Itu golongan pertama. Depan-depan ni belajar tahfiz kan? Hafal. Tahfiz dia biasa menghafal. Nanti kejap lagi ujung ceramah kita test. Saya akan petik, tuling, baca 8 golongan ni. Boleh tak ada menghafal. Jadi ummah Islamiah yang pertama didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Kan? Yang ketiga, ummah Islamiah ini didokong oleh peluh para amilin. Amilin ini pekerja yang bangunkan ekonomi, yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, bangunkan masjid, maknanya peluh para amilin. Itu golongan ketiga. Golongan keempat, ummah Islamiah ni didokong oleh darah para syuhada. Darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah ni didokong oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Okey. Yang keenam, ummah Islamiah ini didokong oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kehebatan para pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah ini didokong oleh harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya, harta orang kaya yang menginfakkan hartanya. Dan yang ke-8, ummah Islamiah didokong oleh rahim wanita yang solehah. Rahim wanita solehah. 8 golongan.
Jadi umat Islamiah ini didukung oleh 8 golongan. Okey. Jom kita syarah, kita tengok menelusuri sejarah. Okey. Umat Islamiah yang pertama didukung oleh kebijaksanaan para pemimpin. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, orang yang awal masuk Islam, sangat rapat dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab memang mereka ni dibentuk, digilap oleh Nabi, diajar oleh Nabi dengan kepimpinan. Kan? Mereka menjadi kepimpinan. Itu sebab dia. Dan mereka memimpin 3 suku dunia jatuh ke tangan mereka. Sangat hebat kepimpinan mereka itu. Okey, salinkan perkataan saya ni. Ada anak tahfiz hafal. Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Apa beza 3 benda tu? Pandai, cerdik dan bijaksana. Pandai ni apabila kita belajar baca buku. Sebab tu ayat pertama diturunkan, Iqra, bacalah. Tuan-tuan, kita belajar, kita pandai. Cerdik ni orang yang ada pengalaman. Ada pengalaman, dia jadi cerdik. Sebab tu belum tentu orang pandai itu cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Ada orang cerdik tak pandai. Dia memang cerdik, pandai berniaga. Sebab dia kecil dia berniaga. Tapi nak cerita teori supply and demand ke apa, tak pandai. Dia tak pandai. Tapi dia tengok tu benda boleh berniaga. Sebab dia cerdik, pengalaman banyak. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Jadi bila disebut orang bijak ni adalah orang yang ada ilmu dan orang ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai adalah orang bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Islam terdahulu tidak terkalah dia punya kecerdikan, dia punya kebijaksanaan. Allah sebut dalam Quran benda ni, wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Apa ilmu Allah ajar? Panjang pula ceramah nak jadi kan? Dengan jalan firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi SAW. Takutlah firasat orang beriman. Dengan jalan kasyaf. Kasyaf ni Allah buka hijab ni, macam mana Sayyidina Umar, dia tengah berkhutbah, tiba-tiba hijab mata dibukakan, nampak waktu tu tengah peperangan Parsi. Nampak tentera Islam nak lalu satu kawasan, ada gunung, belakang tu tentera Parsi nak ambush. Maka tiba-tiba nampak, dia pun memekik, jaga, jangan lalu jalan di situ, pusing balik. Allah buka pula hijab panglima tentera Islam, mendengar pula, ini macam suara Sayyidina Umar, patah balik. Rupa betul, nasib baik tak lalu, kau tidak kena ambush. Itu kasyaf, dibukakan hijab. Dengan jalan apa lagi? Dengan jalan mimpi contohnya. Contoh dalam mimpi, contoh kita tengok satu orang yang pernah menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang Yahudi pada 1150 Masihi. Siapa pernah dengar kisah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, gurunya Salahuddin Al-Ayubi? Dia kan Nabi pernah datang kat mimpi dia, tengok aku. Rupanya dia datang ke Madinah, rupanya orang Yahudi dah menyamar jadi orang alim, gali dah sampai kubur Nabi, nak curi jasad Nabi SAW dengan jalan mimpi. Sebab tu cerdik luar biasa, sebab cerdik dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuliah khas, nanti sambung tahun depan lah. Macam mana, apa tu cerdik, pandai dan bijaksana. Okey, itu menarik juga tu kalau bincang. Orang yang pandai, orang yang cerdik beza, orang bijaksana beza. Orang pandai orang yang tahu apa dia nak. Orang yang cerdik yang tahu apa dia tak nak. Itu beza juga tu. Jadi panjanglah. Okey. Jadi Nabi SAW, kebijaksanaan para pemimpin, golongan pertama, Nabi ajar benda ni. Belajar, jangan pernah belajar, ambil pengalaman, gabungan antara dua tu, kamu menjadi bijak. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi bijaksana. Sebab tu langkah orang beriman sentiasa ke depan. Sebab bijak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firasat, dengan kasyaf, dengan ilham, dengan laduni. Ilmu laduni ada 5 benda, kasyaf, ilham, ilmu laduni, kasyaf, ilham, ilmu laduni, firasat dan juga mimpi.
Kan? Ni banyak ada di Nabi SAW, 5 benda. Lepas tu sentiasa ke depan kebijaksanaannya itu. Jadi golongan pertama yang menjaga ummah adalah kebijaksanaan para pemimpin. Pemimpin kena ada bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ketakwaan penting sangat. Kan? Okey. Yang keduanya, yang membahu ummah ini adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ilmu para ulama. Ketika di hujung-hujung hayat Nabi SAW, Nabi ingin menghantar satu pasukan untuk melawan kerajaan Rom waktu tu. Okey? Jadi utusan pergi ke Rom dibunuh. Maka Nabi kata, kenapa nak bunuh utusan? Sebab dulu punya undang-undang, utusan tak boleh nak dibunuh. Maka Nabi bentuk satu tentera dipimpin oleh satu orang budak umurnya 17 tahun. Bernama Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid nak hantar. Maknanya gini, nak cerita daripada Mekah ni, utusan dibunuh di Bangkok contohnya kan. Maka Nabi nak hantar utusan. Mana kumpulan tentera untuk pergi perangi dia ni. Kenapa utusan nak dibunuh? Ketika itu kawan Usamah bin Zaid namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Umurnya sekitar Usamah bin Zaid 16-17 tahun. Nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. Menangis dia. Jumpa bapak dia Sayyidina Umar, bolehlah ya, kawan saya jadi panglima perang. Takkan saya tak lagi perang. Sayyidina Umar pujuk Nabi SAW. Maka Nabi kata, okeylah, sebab Sayyidina Umar yang pujuk anak dia, dia kata, okey, ginilah, boleh. Nak ikut perang, bolehlah. Kan? Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya duduk belakang sekali. Dengan orang-orang perempuan, rawat orang yang luka. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana Usamah bin Zaid, Nabi bentuk dia sebagai ulama. Kerana Abdullah bin Umar, Nabi bentuk sebagai ulama. Memang Nabi bentuk, ada 4 Abdullah kan? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, kan? Dengan Abdullah bin Abbas. 4 ni terkenal dengan nama Ibnu. Kalau kita dengar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Abdullah bin siapa. Memang Nabi bentuk dia sebagai ulama. Umur hampir orang sama. Sebab memang ada orang dibentuk. Sebab tu kita tengok kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sebab watak dia tu watak ulama. Nabi bentuk dia. Nabi transfer banyak hadis pada dia. Sampaikan. Balighu anni walau ayah pada dia tu. Sebab dia memang watak Nabi bentuk sebagai ulama. Sebab golongan kedua yang membawa ummah adalah ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Ambil ini pekerja yang membangunkan pendidikan Islam, yang membangunkan yang membangunkan kesenian Islam dan sebagainya. Peluh para amilin. Ada satu orang sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni terkenal dengan penyair. Kerja dia penyair je. Dia mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Ketika Rasulullah wafat, diganti Sayyidina Abu Bakar, ramai sahabat syahid. Diganti Sayyidina Umar, ramai sahabat-sahabat syahid. Ada antara anak-anak sahabat berkata-kata. Dia kata, ayah kami syahid di Parsi. Ayah kami syahid di Rom. Pak Cik Hasan ni kerja penyair je. Kan? Anak sahabat macam rasa macam terkilan sikit. Orang, bapak kami syahid, kami tak jumpa bapak kami. Pak Cik Hasan kerja penyair je. Kan? Maka apa sahabat lain dengar, sahabat lain tegur anak-anak sahabat ni. Hasan bin Sabit diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membangunkan pendidikannya. Ajar anak orang Islam membaca dan menulis. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu, dia ada golongan orang, maknanya amilin, yang membuat masjid. Tak semua orang mampu gagah pikul, pokok tamar, apa semua. Ada pekerja dia. Yang membuat seni. Ada orang berdakwah dengan seni kan. Seni mana seni banner cantik itu, ada orang dia. Itu peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Golongan keempat yang memangku ummah adalah darah para syuhada. Darah para syuhada. Oh, ini kita kenal nama-nama hebat. Contoh Sayyidina Khalid ibn Walid contohnya. Kan? Ketika orang mandikan jenazah dia, tidak ada 1 inci pun daripada badan dia tu tak ada caletan luka. Luka ni dia berbekas terutama kalau kita dah makin berumur kan. Dah makin berumur. Tuan-tuan sekalian badan saya ni banyak bekas-bekas. Saya terlibat dengan kuda
dah makin berumur ni, jatuh kuda, tak hilang bekas dia. Saya kata, patut pun. Mana Abu Bakar apa nama, Khalid bin Walid dah makin tua, kena luka tu tak berapa, macam ada bekas. Tapi bekas semua di depan, tidak ada di belakang. Cuba bayangkan macam mana. Dia kalau naik kuda, dia akan lead dulu punya formasi peperangan. Tentera berkuda ni akan pacu kuda ke tengah. Dia akan kucak-kacirkan kat tengah dulu. Baru tentera berjalan kaki ni akan masuk. Dan kuda Arab, saya nak cerita kuda Arab cerita sekalian. Kuda Arab ni satu kuda yang memang Allah bagi dia kekuatan. Dia boleh pergi 100 km, 200 km. Kuda Eropah tak boleh. Kuda Thoroughbred, kuda Eropah, kuda racing tu, kuda polo, siapa biasa main polo, 7 minit je satu round, satu cakar dia panggil. 7 minit je. Tu pun tukar 2 kuda kadang. Tak kuda pancit. Kuda Arab steady 100 km. Ujung bulan ni ada dekat Bidung pertandingan kuda lasak ataupun endurance. Semua kuda Arab yang mampu 80 km tuan-tuan sekalian. Bulan 1 100 km. Bulan 3 besok ada 100, bulan 10 tahun depan ada 120 km. Kuda Arab, semua kuda Arab. Kuda bukan Arab tak mampu. Kemudian kuda Arab ni satu hal, dia sangat peka. Dia panggil mudah spook. Spook dia mudah terkejut. Ada benda dia terkejut. Dia lari. Sebab apa? Memang Allah jaga kuda Arab tu begitu supaya kalau ada lembing dan panah yang datang, dia tak perlu tuan yang elak. Dia sendiri akan elak. Sebab tu bagus untuk peperangan kuda Arab ni. Cuma balance kita kena bagus lah. Dia mengelak, kita tak bagus, tergolek lah cerita dia. Kalau saya bawa kuda pertandingan, dalam hutan kadang-kadang nampak tunggul orang kampung bakar pun kejut kan. Jadi Khalid bin Walid dia pergi tengah kucak-kacirkan dulu. Dia tak kira panah ke apa ke lembing datang, dia tak kira. Kita dengar nama-nama besar, contoh macam Sayyidina Musanna, orang yang menumbangkan kota Rom, kota Parsi contohnya. Itu nama tokoh-tokoh besar. Dalam golongan keempat, iaitu darah para syuhada. Golongan kelima adalah doa para solihin. Doa para solihin. Tuan-tuan sekalian, ada grup sahabat yang dipanggil Ahli Sufah. Ahli Sufah ni badan tak taf, kurus kering. Nak pergi berperang pun tak larat. Tapi ibadah dia, Masya Allah, abid tu ahli ibadah, Masya Allah. Dia duduk dekat belakang Masjid Nabawi. Memang kuku kering. Mereka ni tugas adalah doa mereka. Doa para solihin, doa mereka tu tuan-tuan sekalian. Diperlukan. Memang ahli masjid. Sebab tu tengok ahli masjid, orang beriktikaf di masjid, orang yang beribadah, dia ada golongan dia. Dia ada orang dia. Kita jangan cakap, kau duduk masjidnya apa cerita ni? Tak, ada dia punya peranan dia. Golongan kelima. Golongan keenam, iaitu kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah, tuan-tuan sekalian. Okey. Ingat tak saya sebut tadi di awal ceramah tadi, ketika Rasulullah SAW lahir, apa yang ada? 2 kerajaan besar, 2 laluan besar dunia. Betul? 2 kerajaan besar dijinakkan oleh golongan keempat, iaitu darah para syuhada. 2 laluan besar dunia diislamkan oleh golongan keenam, kehebatan para da'i. Laluan sutra, Silk Road, dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya ada di Uyghur, China. Yang mengetuai laluan rempah Spice Route adalah Abi Waqqas. Adiknya Abdullah bin Abi Waqqas. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas kat sana tu. Sebab kalau ikut kitab Muwatta Imam Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas wafatnya di Madinah. Adik dia di sana tu. Di depan makamnya tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negara China untuk mengislamkan China. Dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara 2 pasti akan terjadi. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China, tuan-tuan sekalian. Lama di Madinah, lama di China, lama di Guangzhou. Lama di Guangzhou tu selaku manusia rasa rindu kat Madinah, rindu kat Nabi. Tapi dah bersumpah, dah berjanji tak nak balik. Dia naik satu atas bukit, naik bukit yang menghadap ke laut, bina sebuah masjid. Dinamakan masjid tu dengan nama Masjid Huashing. Masjid Huashing tu bermaksud masjid kerinduan. Rindu pada Nabi, rindu pada Madinah.
Makamnya ada di Guangzhou. Di Guangzhou sana tu. Makam Senakis ada di Uyghur. Kemudian mereka bertemu di tengah-tengah, di Xi'an. Di tengah-tengah tu. Kan? Jadi laluan Rom dan Parsi Islam, laluan sutra dan laluan rempah Islam. Laluan sutra dan laluan rempah Islam. Kehebatan para da'i, pendakwah. Kan? Golongan ketujuh. Golongan ketujuh adalah harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya. Berniaga, infak, tuan-tuan sekalian. Masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah infak daripada orang ramai. Orang yang ada harta. Orang Islam mempunyai universiti paling tua di dunia ketika orang barat dalam dark age ataupun dipanggil waktu yang gelap, tak ada tamadun langsung. Kan? Universiti yang tertua di dunia adalah Universiti Al-Azhar. Lebih 1000 tahun, umur universiti itu. Lebih 1000 tahun. Kan? Saya waktu belajar kat sana, ini kita cerita awal tahun 2000. Awal tahun 2000, mahal yuran dia tu saya. Universiti tertua di dunia. Yuran dia tuan-tuan tahu tak berapa? Setahun RM5, tuan-tuan sekalian. Limit. Duit apa? Duit berkat je lah untuk cek darah, kan ambil darah, duit kesihatan semua. Sekarang saya tak tahulah, tanya ustaz-ustaz kita yang baru ni kan. Dulu RM5. Sebab apa? Wakaf. Universiti Azhar lebih kaya dari Republik Mesir sendiri. Republik Mesir baru je tertubuh. Bukan awal tahun 19. Tapi wakaf Universiti Azhar beribu tahun, tuan-tuan sekalian. Orang infak, orang buat kan. Universiti orang perempuan pertama di dunia milik orang Islam berada di Samarkand. Universiti orang perempuan tau, orang Islam juga. Kan? Harta orang kaya, infak. Sebab itu kalau kita tengok, kan, macam mana orang-orang yang maknanya berniaga. Sebab tu berniaga salah satu subjek dalam fiqh. Dipanggil fiqh muamalat. Kan fiqh ada 4 yang besar. Kan? Fiqh ibadah, kan? Fiqh munakahat, fiqh jenayat, fiqh muamalat. Fiqh yang paling besar 4. Antaranya adalah ilmu perniagaan tu. Bagaimana mengurus harta. Berniaga. Dan sistem insurans yang paling lama adalah sistem takaful. Sistem orang Islam. Dulu orang Islam yang berniaga ni, dia balik dia akan ada satu tabungan. Nah, kalau tak diinfak ke tabung tu. Tabung yang khas ni tujuan untuk apa? Mana-mana kawan-kawan berniaga dia kena rompak tengah jalan, entah kapal bocor, rosak ke apa semua, ambil tabung ni, belikan kapal baru, bagi modal baru. Supaya apa? Orang ni orang berniaga. Kalau diuntung, dia akan infak balik pada Islam. Kan banyak pula nama-nama infak. Dia ada infak, dia ada sedekah, dia ada zakat, apa lagi ada? Dia ada hibah. Apa lagi nama? Dia, macam-macam bentuk infak tu. Dia ada hadiah. Itu golongan ke-7. Dan yang terakhir, golongan ke-8 iaitu rahim wanita solehah. Wanita-wanita yang faham tugas dia adalah untuk melahirkan generasi. Daripada awal lagi. Dia jaga generasi bukan main lagi. Dengan berkat, dengan selawat, dengan bacaan Al-Quran. Kan dulu ibu-ibu dulu kan waktu buaikan bayi, sama ada lagunya itu lagu-lagu selawat, zikir-zikir ataupun lagu-lagu perjuangan. Bonda penuh riang menerima bahtera merdeka, putra-putri sayang sedang berjuang. Kecil-kecil dah cerita pasal perjuangan. Sekarang buai ya au lagu dia. Macam mana mak sekarang kan? Dulu selawat, zikir kan. Mana perjuangan pun cerita tu. Rahim wanita solehah. Jadi tuan-tuan sekalian, 8 golongan inilah yang membahu ummah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika Rasulullah SAW wafat, pada tahun 632 Masihi. 632 Masihi, Nabi SAW wafat, 8 golongan ini tetap menjaga ummah. 8 golongan, sebab tu ummah kuat. Maknanya tunduk habis. Rom Parsi tunduk habis, tuan-tuan sekalian. Bila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali wafat, ketika itu diganti dengan kerajaan Bani Umayyah.
Kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan ini juga bersatu. Ummah kuat, tuan-tuan sekalian. Ketika zaman Umayyah itulah bermulanya perjalanan Tariq bin Ziyad melintasi laut pergi ke benua Eropah, mengislamkan Eropah sehingga mewujudkan sebuah negara Andalusia. Andalusia tu negara yang sangat hebat, kuat, banyak ulama-ulama lahir daripada sana. Yang maknanya 8 golongan ini kuat. Di hujung-hujung zaman Umayyah 132 Hijrah, di hujung Umayyah 8 golongan ini terpecah. Bila 8 golongan ini terpecah, apa jadi? Ummah lemah, tuan-tuan sekalian. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinya, pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihinya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri ya. Apabila da'i, pendakwahnya tidak hebat. Apabila orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dan apabila muslimahnya rosak, pecah tuan-tuan sekalian, habis. Maka ketika itu, iaitu Abu Ibn Abbas, Allah siapa nama dia tu, dia menggabungkan balik 8 golongan ini dan membentuk kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah, 8 golongan ini bersatu gantikan kerajaan Bani Umayyah. Maka kerajaan Bani Abbasiyah, Masya Allah, hebat. Kita dengar nama-nama tokoh hebat. Contoh macam Khalifah Harun Ar-Rashid. Itu kita orang Melayu kita biasa dengarlah nama-nama khalifah-khalifah yang hebat. Di hujung kerajaan Bani Abbasiyah, 8 golongan itu pecah, tuan-tuan sekalian. Ummah lemah ummah. Maka satu orang bernama Utsman Al-Ghazi. Ada tengok tak cerita Otugul dekat Netflix Ada. Otugul tu bapaknya Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi gabungkan 8 golongan ini, berjaya membina kerajaan Bani Utsmaniyah. Kerajaan Bani Utsmaniyah menyambung kehebatan Islam, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah pada 1924 apa jadi? Apa yang jadi 1924? Iaitu 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. Maka ummah lemah, khalifah dipadam daripada sejarah, maknanya umat Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kalau kita bicara mengenai macam mana kita ni nak kuat, nak bersatu, sebenarnya 8 golongan ini kena bersatu. Siapa 8 golongan ini? Kita semua. Di depan saya ni, semua kita ni. Kita kena faham apa peranan kita. Dan mungkin depan saya ni pegang 2-3 peranan. Mungkin dia adalah ahli perniagaan, dan waktu yang sama amilin. Mungkin 2-3 peranan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya tak boleh ajak tuan-tuan sekalian jadi macam saya semata-mata. Contoh macam tuan-tuan sekalian, marilah, dah siapa yang berniaga, tinggallah berniaga. Itu semua dunia. Marilah, jom kita duduk masjid. Tak, tuan-tuan sekalian. Yang berniaga kena charge dengan iman, pergi teruskan berniaga. Kalau dia berhenti berniaga, hilang satu potensi dalam golongan ummah ini. Sebab tu ada orang yang berdakwah pada pelakon-pelakon, dia cuba jadikan pelakon tu ustaz. Pelakon takkan jadi ustaz. Dia ada peranan dia golongan amilin. Dia patutnya fikir macam mana nak buat filem yang arah Islam. Nak macam buat lagu-lagu ke arah Islamik. Sebab dia ada peranan dia. Saya tak boleh cakap, dah lah, tinggalkanlah dunia hiburan ni kan. Semua ni awak semua neraka semua ni kan. Tak boleh. Sebab kalau dia nak jadi ustaz pun, dia takkan sempat untuk jadi ustaz. Dia kena pergi masuk lagi ambil stam kan, ambil tahfiz berapa tahun. 5 tahun pun tak hafal-hafal lagi kadang kita kan. Benar, tak hafal lagi kan. Baru tak hafal, 5 tahun dah tahfiz lah. Baru 15 juzuk. Lama je. Yelah, macam tu nak macam mana. Bila dia nak habis? Bila dia nak menyumbang kepada masyarakat? Dia tak sempat. Dia ada peranan dia. Biarkan dia dengan peranan dia, kita bimbing dia. Bimbing dia, tuan-tuan sekalian. Lepas tu kalau kita tengok sambung juga. 15-11 Melaka Tombang. Tapi golongan, kenapa budak-budak anak-anak kita belajar dekat tingkatan 3? Kenapa patugi Selangor Melaka? 3G, Gold, Gospel dan Glory. Gold, mereka berjaya ambil kekayaan Nusantara ni.
Ghost maknanya glory, mereka berjaya, maknanya dengan kejayaan mereka, tapi tak berjaya gospel. Sebab apa? Yang lain berperanan. Orang agama berperanan, orang agama dia pejuang daripada 1511 sampai merdeka. Banyak pejuang, satu pejuang yang lahir mempertahankan tanah air, tuan-tuan sekalian. Kan golongan keempat, darah para syuhada tu. Saya 2 hari lepas program dekat Bangi. Program tu adalah budayawan dan agamawan. Budayawan dan agamawan, dia buat satu program macam mana nak buat satu benda yang bagus. Madrasah-madrasah, biar budayawan ni geng silat, geng busana. Madrasah-madrasah, biar geng silat datang mengajar. Biar budak dah tahfiz, bukan saja hafal Quran tapi fit. Ini orang hafal Quran dah bagus tapi tak fit. Jalan 500 meter dah. Macam mana jadi imam? Mana tak fit? Macam mana? Saya bukan cakap hafiz kat sini. Ini cerita sekolah tahfiz kat Baghdad. Ada ni jangan rasa. Kena fit, okey? Jadi biar silat ngajar dekat madrasah, yang geng silat dah ada gelanggang, tempat dah ada. Biar ustaz-ustaz buka kitab dekat gelanggang. Buka kitab. Wah, bagus satu gerakan. Maknanya untuk memulakan untuk Negeri Selangor dulu. Bagus kita, bagus. Geng-geng pendekar-pendekar yang datang dengan panjat, dengan keris, dengan apa semua kan. Itu tuan-tuan sekalian, golongan keempat tu, darah para syuhada tu. Itu kalau apa berlaku tu, dia boleh mempertahankan tu. Geng-geng ulama, geng-geng ustaz-ustaz ni pula, semangat jugalah waktu tu kan. Tengok, bagus. Satu 2 hari lepas dekat Bangi, kat Masjid Hasanah. Ni tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi maksudnya apabila sebut bersatulah hai ummah. Bersatu macam mana? 8 golongan ni kena bersatu. Okey. Bab yang kedua. Setelah kita tahu 8 golongan lepas kita tahu 8 golongan ni perlu bersatu, macam mana cara nak bersatu? Macam mana cara nak bersatu? Okey. Mudah aja tuan-tuan sekalian. Iaitu kita kena berpegang dengan pertama kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman, Islam dan ihsan. Iman, belief system, sistem kepercayaan kita. Sistem kepercayaan tu ada pada la ilaha illallah. Okey? Orang Melayu kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah untuk senang difaham. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu untuk mudah faham, anak-anak kecil mudah faham. Kita yang dah belajar kat masjid, ceramah kat masjid, tingkatkan satu lagi kefahaman kita. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab tu kalau orang faham kalimah la ilaha illallah, dia kuat tuan-tuan sekalian. Dia takkan putus asa. Masukkan apa? Kata hari ni tengah sakit, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. Selain usaha, masukkan situ. Lepas tu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dengan kefahaman. Pasal nak kalau tok guru dulu, dia sebab kita ni orang Melayu, bukan bahasa kita baca la ilaha illallah kerana kita ada proses terjemahan. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Itu yang dia buat sama ada 4, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sebab kepala tu, tapi nak senang maksud tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. Kalau kita tengah susah kesempitan rezeki, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Kita yang muda-muda tak faham, ingat gering kepala. La gitu. Dia bukan situ kan. Dia nak masukkan maksud tu sebenarnya. Nak masuk tu. Kadang-kadang tak payah 4 tu orang buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan mestinya menghabiskan biji tasbih. Ada orang dah menghabiskan biji tasbih. La kan. Dah laju berkira pula tu. Lebih 33 ni.
Imam salah ni. Ni tasbih China lah tu. Kan? Pelan-pelan baca, masuk ke hati. Tuan-tuan, malam ni cuba try test. 4. Acu cuba try test. 4. Cuba try test. Baca la ilaha illallah, tak salah nak tidur ke apa semua. Cuba baca sampai nafas kita habis. Okay? Kemudian tahan sikit. Contoh. La ilaha illallah. Sampai nafas habis. Cuba kita bayangkan kalau itu putus nafas kita akhir, macam mana? Tuan-tuan kalau buat betul-betul ikhlas, boleh menitis air mata tau. Macam masuk ke hati tu. Ya Allah, aku ni risau pasal rezeki, padahal tiada memberi rezeki melainkan Engkau, ya Allah. Kita takut apa? Apa yang kita takut? Kita takut apa? Kena kata orang. Tiada memuliakan melainkan Engkau, ya Allah. Kalau kita mati dengan benda tu, tuan-tuan sekalian, itu Nabi sebut. Kalau siapa kau melihat orang yang mati dengan kalimah Allah atau la ilaha illallah, fashhadu lahu bil jannah, kau saksikan dia ahli syurga. Sebab mana memang hati dia ada la ilaha illallah. Sebab dia faham la ilaha illallah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, selaku manusia kita ada berselisih faham itu ini. Tapi okey, la ilaha, aku tujuan hidup aku jelas. Kita kira adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun kekal kat sini, tuan-tuan sekalian. Kan? Kita sedang menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ibu-ibu, kakak hari ni cuba cakap kat suami, "Bang, abang sayang saya tak?" Berani suami nak cakap tak sayang? Kan? Sayang. Kan? Dalam tengkok je. Sayang. Kan? Bang, kalau abang sayang kat saya, boleh tak saya minta satu permintaan? Apa dia? Kalau saya meninggal nanti, bang, abang boleh tak jangan tanam saya? Takut saya, bang. Duduk kubur seorang-seorang, takut abang. Jangan tanam saya, boleh tak, bang? Habis tu, abang pakaikan saya cantik-cantik pakai telekong, bang. Telekong yang ada tulis Malaysia belakang tu, bang. Kita kan bawa balik Mekah, bang. Kan? Habis tu, abang beli peti ais, letak dalam bilik kita. Boleh tak, bang? Boleh tak, bang? Takutlah saya. Hari-hari kita sebut sampai suami kita menyampah, suami kita kata apa? Yelah. Hari ni meninggal, pagi meninggal, petang confirm dihantar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Malam meninggal, pagi confirm hantar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bergaduh, selaku manusia bergaduh, itu kemanusiaan. Tapi balik pada la ilaha illallah. Apa tujuan hidup? Kan, mardatillah, untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham benda itu, bergaduh, memanglah bergaduh selaku manusia, bergaduh pasal cangkul lah, bergaduh cangkul tak pulang ni, apa ni cangkul, pinjam cangkul bila bergaduh kan, bergaduh pasal itulah inilah. Tapi kita faham keredaan Allah, kita akan mudah berlapang dada, kita akan mudah memaafkan. Walaupun sakit hati, aku maafkan dia bukan sebab dia Tuhan, tapi sebab engkau suruh memaafkan orang. Kan faham benda tu kan, hati itu boleh berlapang dada. Kan? Selaku manusia, kita tak nafi adik-beradik pun bergaduh. Suami pun, isteri pun bergaduh. Kan? Kata pepatah Melayu, sedangkan lidah lagi tergigit, apakah lagi suami isteri. Saya dalam satu kursus saya kata sabarlah ya, sedangkan lidah lagi tergigit, apakah lagi suami isteri. Satu orang kakak bangun, "Ustaz, tapi saya nak jadi gigi, Ustaz. Baik suami tu jadi lidah, Ustaz." Oh, kesian suami. Selalu kena gigit. Jangan, bang kesian. Apabila ilaha illallah, kita kan okey, aku mesti sakit hati. Memang sakit hati, nak macam mana? Orang kata aku marah aku, tapi ya Allah, aku maafkan kerana nak cek redha Engkau, ya Allah. Nampak tak? Macam mana 8 golongan tu boleh bersatu? Sebab kemanusiaan memang kita terasa hati, kan? Orang salah sangka dan sebagainya, itu memang ada, itu memang wujud. Tapi kalau kita ada la ilaha illallah benda tu, kita boleh berlapang dada, boleh memaafkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan, tak ada siapa pun tahu. Saya, tuan-tuan sekalian, hari ni saya tengok orang kongsikan orang meninggal. Semalam ada satu meninggal, lori kan, lebih muatan. Semalam ke 2 hari lepas. Maksudnya seleko barang besar-besar tu langgar, himpak kereta dia. Meninggal isteri dengan anak kecil dia. Dan Allah merahmati dia kan. Saya tengok macam tu, saya sangat memahami. Sebab tahun 2018 saya mengalami aksiden yang agak berat jugalah. Agak berat juga. Orang tu kata mujur hidup je. Wah, mujur hidup kan. Patah riuk panggil 2 patah sini. Kan? Saya bawa kereta baik-baik, kan?
Bas terbapas dekat bahu jalan, dia panik, dia tarik, lebih tarik, langgar saya kereta pertama. Kemudian 2 kereta lagi belakang. 2 kereta belakang meninggal tu jalan. Oh, patah. Saya patah. Jadi, bila saya tengok kan, sesaat, tak ada siapa jangka. Saya tak pernah jangka. Tak boleh nak elak. Tiba-tiba datang je. Sebab tu saya tengok hari ni, tengok orang meninggal, kereta hancur, ya Allah, memang takdir ya Tuhan. Mana nak kena-kena? Kan? Nak kena-kena. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Sebab itu untuk apa nak bergaduh? Untuk apa nak maknanya bergaduh lah, tak ada masalah. Tapi kena ingat la ilaha illallah tu. Ingat, tujuan hidup kita jelas. Kita dari Allah, sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu adalah hukum makamlah syariat. Amalkan semaksimal yang mampu. Yang tak mampu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal yang kita mampu. Kan? Kalau ada peringkat keluarga, isteri jadi isteri yang solehah. Kan? Dan bukan senang jadi isteri solehah, terutamanya akhir zaman. Ui, bukan senang. Betul tak? Senang tak jadi isteri solehah kak? Suami duk sebut nak kahwin lagi je kan. Dia tak marah kita. Habis kalau kita marah, kita pula kena neraka pula. Oh ni neraka ke tau, neraka. Dia cocok-cocok kan. Bukan senang jadi isteri solehah akhir zaman. Abang-abang, ayah-ayah, nak jadi suami soleh akhir zaman, senang ke? Kan? Waktu muda kena bebel, waktu tua kena tengking kat bini. Senang ke? Kan? Saya dekat office saya tu, tepi tu ada restoran. Kadang-kadang petang-petang kan, ada maknanya habis kerja tu, saya turun minum kejap kat tepi tu. Saya selalu nampak Pak Haji ni kan, petang tu minum kat situ. Kadang-kadang saya menyapa, Assalamualaikum Ji. Selalu nampak kat sini. Sedap kali, barangkali teh tarik dia. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Dia kata, tak adalah Ustaz. Umur macam sekarang ni minta air pun kena marah. Wallah. Sian. Nasib kita lah bang. Tu dia kata, muda-muda kena bebel. Dah tu kena tengking. Allah, nasib lah bang. Ingat, senang nak jadi suami soleh akhir zaman. Oi. Tapi semaksimal mungkin kita amalkan syariat tu kan. Ya Allah, aku dah jadi suami soleh Tuhan. Aku nak jadi isteri solehah ya Allah. Aku tahu bukan senang. Sebab tu dalam hadis Nabi pernah menyebut, Nabi akan bagi syafaat kepada orang yang berbuat dosa, tapi hati ada bercita-cita menjadi baik. Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku akan berikan pada umatku yang berbuat dosa, tapi hati ada cita-cita menjadi baik. Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari baiki diri. Kan? Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan akhlak dan adab. Akhlak dan adab akhlak dan adab. So nak bergaduh nak berapa, tapi ada akhlak dia, ada adab dia. Kan? Tak mampu minta ampun kepada Allah. Jangan sekali-kali kita buat salah tapi rasa sombong dengan salah. Aku betul apa? Jangan. Ya Allah, memang kalau aku betul, tak semua benda aku betul. Kalau dia salah, tak semua benda dia salah. Astaghfirullahalazim. Itu yang terbaik. Kan? Merasa diri sentiasa bersalah dan cuba memperbaiki diri. Itu lagi baik daripada kita rasa kita je betul. Kan? Kita je betul. Apa-apa pun lah dalam kehidupan sekeliling kita dan sebagainya. Jadi pada hari ini, kalau ada perselisihan, adik-beradik ke, kawan ke, jiran ke, menantu ke, ipar ke, mak mertua ke, kan? Ingat, pegang la ilaha illallah. Itu memang tujuan hidup kita pertama. Muhammad Rasulullah, hukum hakam. Kan? Dan yang ketiganya ihsan. Ihsan itu adab. Adab dan akhlak. Adab akhlak ni kena belajar. Kan? Kena belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Hidup kita ni kena sentiasa belajar dan belajar. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sebagai kesimpulan dia, saya tadi ni biasa kalau saya nak ceramah, saya akan tanya dulu ni habis berapa, tapi tadi tak tanya dan tak diberitahu. Jadi saya ingat habis dalam pukul 2 pagi tadi, kan? Tapi nampak semua dah mengantuk-ngantuk. Okey, kita kesimpulan kesimpulan. Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kita balik kepada tajuk kita, iaitu bersatulah wahai ummah. So maknanya kalau cerita mengenai bersatu ni tuan-tuan sekalian, memang kalau satu ummah 8 golongan kena berperanan. Kita lah kan, kalau kita tak boleh mengharap satu golongan, tak apa, kita mainkan peranan kita.
Kan? Kalau kita tak boleh nak mengharapkan orang berinfak, kita sebagai orang yang bekerja, kerja je bangunkan. Buat kerja kita je. Buat kerja kita je. Kan? Kalau kita tak boleh mengharapkan apa katakanlah golongan pendakwah contohnya, kan? Kita buat kerja kita. Kan? Kita yang pendakwah tak boleh mengharapkan golongan lain. Buat kerja kita je. InsyaAllah ikhlas tu Allah SWT akan bagi pertolongan kepada apa yang kita usahakan. Dalam Al-Quran Allah sebut, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong diri kamu dan akan memperkukuhkan pendirian kamu tu. Jadi dalam hati tu faham kena ada tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dan buatlah berbenda kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk ummah dan untuk sekaliannya, tuan-tuan sekalian. Jadi ujung dia, akhir dia sebagai kesimpulan dia, mudah-mudahan hari ini kita bicara mengenai kesatuan ummah. Nabi SAW waktu mula-mula di Mekah dan di Madinah juga antaranya adalah menyatukan ummah tu. Dan cari 8 golongan disatukan tu. Jadi maknanya nanti kita satu hari kita berkumpul juga bersama Nabi SAW di Telaga Kauthar di akhirat besok nanti. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Saya lupa satu benda. Sebagai penutup dia, kita cerita sikit ilmu logos. Dipanggil logos. Logos ni ilmu logo. Setiap logo ni dia ada maksud dia. Setiap logo ni ada maksud dia. Tak ada orang buat logo tak ada maksud. Setiap simbol ke gambar dia ada maksud dia. Siapa ada pelambangan agama ke apa ke ada maksud dia. Okey. Antara dekorasi Islam ni dia adalah flora bukan flora ni pokok-pokok bunga ataupun geometri. Geometri ni yang ni lah itu antara dekorasi Islam. Okey. Jadi antara geometri ni ada bintang-bintang. Okey. Bintang 5. Mana biasa kita jumpa bintang 5? Dekat masjid Masjid bintang 5 ni apa maksud dia? Rukun Islam Rukun Islam. Bintang 6 ni agak-agak apa maksud dia? Rukun iman. Kalau kita pergi masjid-masjid dekat India, dia lebih banyak guna bintang 6. Kita pergi dekat Taj Mahal kemana bintang 6 sebab maknanya orang sana lebih banyak memuja, jadi rukun iman lebih ditekankan. Sebab tu kita banyak ke fiqh belah kita ni Sebab sana tu memang bintang 6. Okey. Bintang 8 ni apa maksud dia? Bintang 8 ni 8 golongan yang membahu ummah. Itu maksud dia. Dan di mana biasa kita jumpa bintang 8? Kat mana biasa jumpa bintang 8? Dekat mana? Kat mana? Kat universiti. Dekat universiti. Berjalanlah mana-mana universiti. Kita mula sama ada orang faham ataupun kebetulan ataupun memang orang yang faham membuat logo tu. Akademik Islam Universiti Malaya bintang 8, UKM bahagian ni Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan, Maghribi, sekarang tengah piala dunia Maghribi universiti sana kita akan jumpa bintang 8 kat situ. Mana tempat untuk melahirkan 8 golongan. Dekat London ada masjid Whitechapel ke apa yang paling aktif sampai digelar masjid teroris. Bintang dia bintang 8. Lambang bintang 8 ni biasa kita akan jumpa di pusat-pusat pendidikan. Tempat untuk melahirkan 8 golongan yang akan membahu ummah ni. Jadi saya rasa setakat saja dulu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampunan maaf.